Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri majlis ilmu bagi meneruskan pengajian kita yang saya kira tertangguh lama. Saya ni lagu tua. Tapi alhamdulillah disebabkan kesibukan dengan beberapa benda, tetapi hari ni pun sebenarnya kalut juga ni mai pun dia berjabat terus mai sini. Tapi bagi jadi juga, kalau tidak dia takkan jadi. Alhamdulillah. Saya merancang untuk meneruskan pengajian kita daripada kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah karangan Al-Hafiz Al-Hakami. Cumanya pada malam ini kita mungkin tak bacalah kitab tu. Mungkin pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Dan juga mungkin kita akan gabung dua benda kan? Baca mungkin beberapa hadis tentang al-fitan wal malahim, iaitu fitnah akhir zaman. Mungkin saya ambil daripada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tengoklah macam mana nanti. Cuma itu yang akan kita buat pada kuliah-kuliah yang akan datang. Cuma pada malam ini saya ingin berkongsi beberapa perkara ataupun beberapa faedah daripada kitab Hilyatu Talibil Ilm karangan Al-Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, iaitu salah seorang ulama yang masyhur di Arab Saudi dan juga di Timur Tengah.
di Timur Tengah khususnya, di Timur Tengah secara umumnya, dan juga di Arab Saudi secara khusus. Beliau telah mengarang Kutayib, maknanya lebih kurang macam buku yang kecil lah kan, sebagai satu panduan kepada penuntut ilmu. Dan dia namakan buku tersebut sebagai Hilyah. Hilyah dalam bahasa Arab maknanya perhiasan. Talibul ilm, penuntut ilmu, maknanya apa yang sepatutnya dilakukan oleh penuntut ilmu, apa adab-adabnya, bagaimana sepatutnya seorang penuntut ilmu itu memulakan proses menuntut ilmunya. Dan dalam muqaddimah kitab ataupun Kutayib, buku kecil ini, Syekh Bakar ada menyatakan bahawasanya kalau boleh buku dia ini dijadikan sebagai bacaan ataupun dibaca ataupun dihurai pada permulaan pengajian, sebagai satu panduan kepada penuntut ilmu, supaya penuntut ilmu ini mereka dapat menjadi seorang penuntut ilmu yang sebenar-benarnya, supaya kita menuntut ilmu melalui satu proses yang telah dilalui oleh para ulama yang silam, para a'immah, khususnya di kalangan salafus salih. Dan kita mengikut jalan tersebut, jalan yang mana Nabi SAW di peringkat awal lagi Nabi dah pun dah sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menelusuri, mengikuti jalan untuk memperolehi ilmu, mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, nescaya Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Alhamdulillah, hari ini kita lihat perkembangan di kalangan penuntut ilmu, orang yang nakkan ilmu, orang yang hadir majlis ilmu, sama ada kuliah maghrib, kuliah subuh, sedang ada setengah tempat tu ada kuliah duha, ada kuliah zuhur kan, ada buat kuliah di zuhur tu di masjid, ada juga buat di pejabat kan, di pejabat pun ada kuliah asar kan, macam-macam kuliah kan, banyaknya majlis ilmu zaman sekarang. Dan begitulah juga ramainya penuntut ilmu pada zaman sekarang ni. Namun pada pemerhatian saya, kita dapati penuntut ilmu yang ramai ini ada sedikit masalah pada mereka, yang mana pada zahir nampak mungkin mereka adalah penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh nak mengaji, tapi pada mereka ada banyak juga masalah-masalah yang lain. Dan kalau kita teliti dengan lebih lanjut, kita akan dapati masalah-masalah ini berpunca daripada beberapa perkara yang tidak dititik beratkan pada permulaan kita menuntut ilmu. Sebab itu hasil pengakhiran memang kita tengok pada akhirnya, tapi permulaan itu penting. Bagaimana kita bermula itu penting. Dan di sinilah banyak masalah yang timbul. Sebab itu ketika mula-mula saya mengaji di Madinah, antara buku yang terawal yang sini-sini bagi supaya suruh kami baca adalah buku ini. Dan kita baca buku ni, hadam betul-betul dan amalkan, supaya kita dapat menjadi penuntut ilmu yang sebenarnya, bukannya penuntut ilmu jadi-jadian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam buku ini Syekh Bakar Abu Zaid telah meletakkan beberapa fasal. Antaranya yang pertama, adabut talibi fi nafsih, iaitu adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Dan dalam situasi ini
saya mengambil kira diri saya juga adalah penuntut ilmu dan juga tuan-tuan semua adalah penuntut ilmu. Bukanlah saya syekh, ustaz yang besar dan sebagainya. So tujuannya adalah untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, kita lihat balik di mana diri kita berada dengan apa yang dinyatakan oleh beliau dalam buku kecil ini. Mudah-mudahan ia dapat memperbetulkan niat kita ataupun keadaan kita yang sekarang ni, berusaha sedaya upaya untuk menjadi penuntut ilmu yang baik insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Bakar Abu Zaid telah meletakkan yang pertama sekali, adab sebagai penuntut ilmu adalah al-ilmu ibadatun. Penuntut ilmu dia harus sedar bahawasanya tugas menuntut ilmu, apa yang dia sedang lakukan sekarang ini, proses menuntut ilmu itu, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami maksud bagaimana cara untuk mengesahkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Ini semua adalah satu proses ibadah. Proses ibadah. Maknanya ibadah itu bukan hanya dilihat dari sudut semayangnya, puasanya, baca Qurannya, sedekahnya. Menuntut ilmu juga adalah satu proses ibadah. Lalu bila kita kata asal ilmu itu adalah ibadah, maka kita seharusnya berusaha untuk menepati tuntutan ataupun syarat-syarat yang dikatakan sebagai ibadah tersebut pada penuntut ilmu, proses menuntut ilmu. Sebahagian ulama ada menyatakan al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalb. Ilmu ini adalah semayang dan juga ibadatul qalb, ibadah dalam hati kita, satu proses. Kerana ilmu ini tidak akan boleh berpisah dengan iman dan juga amal. Dan salah satu daripada syarat ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah Subhanahu wa taala tak perintahkan kita melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dalam hadis yang masyhur yang dimulakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diletakkan hadis itu, hadis yang pertama dalam kitab sahihnya Bad'ul Wahyi, kitab permulaan wahyu. Dia letak hadis Umar yang masyhur, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Para ulama cuba nak faham apa sebab Imam Al-Bukhari letak hadis ni pada permulaan kitabnya Bad'ul Wahyi. Bad'ul Wahyi cerita tentang permulaan turunnya wahyu. Tapi hadis innamal a'malu binniyat ini seakan-akan tidak ada kaitan dengan bab tersebut. Lalu ada ulama yang menyatakan bahawasanya ada sebab kenapa Imam Al-Bukhari meletakkan hadis itu pada permulaan. Antaranya juga adalah untuk menekankan kepada para penuntut ilmu yang membaca kitabnya, mengajak kitabnya, menelaah, menghafal, mereka harus ingat bahawasanya perkara yang pertama yang perlu diberi perhatian yang serius adalah niat yang betul, ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tuan-tuan lakukan proses menuntut ilmu ini memerlukan keikhlasan yang sangat-sangat besar, dan kita kena sentiasa berusaha untuk memperbaharui niat kita, kerana ia melibatkan soal hati. Bila kita jantung hati kita ni, dan benda tu berubah-ubah kadang-kadang niat kita. Ada masa niat kita ni bagus, ada masa niat kita tak bagus. Baik orang yang menuntut ilmu dan baik juga orang yang mengajak ilmu, menjadi ustaz, jadi tok guru dan sebagainya. Soal niat adalah satu perkara yang paling sukar
Sebab itulah para salafus salih mereka sangat menjaga soal niat ini. Dan yang membinasakan niat ada beberapa perkara, antaranya adalah riya, yakni membangga diri, rasa sombong, rasa diri kita tu hebat. Dan ini antara benda yang boleh merosakkan niat kita. Merosakkan niat, akhirnya merosakkan proses kita dalam menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para ulama menggariskan riya ini ada dua. Yang pertama, riya'u syirkin, riya' syirik, dan yang kedua riya'u ikhlas. Apa beza riya' syirik dan juga riya' ikhlas? Riya' yang dikatakan riya' syirik ni adalah dia buat satu benda kerana Allah dan juga untuk manusia. Kalau riya' ikhlas, dia buat hanya semata-mata kerana manusia sahaja. Riya' syirik, dia niat kerana Allah, dalam masa yang sama dia juga buat kerana untuk manusia. Rajin main kuliah, menuntut ilmu, orang panggil dia dah ustaz dan sebagainya, kan? Kita rasa kita ni hebat dengan ilmu, dan disebabkan kita rasa kita hebat, kita rasa ilmu kita kemah, kita mula nak langgak semua orang. Kita tak ada benda yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita seharian ini sebagai penuntut ilmu, melainkan kita main majlis ilmu. Hari ni aku nak belajar apa buah ataupun apa benda, buah kilah, supaya sekali aku boleh berkelahi dengan orang lain pula. Dan kalau ada benda tu dalam hati kita dan kita pernah buat benda tu, kita kena cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kena perbaharui niat kita. Kerana ramai orang dah yang mengikuti jalan menuntut ilmu ini, akhirnya mereka tercicir begitu sahaja, ataupun mereka tenggelam dalam lautan perdebatan yang tak ada kesudahan. Dan saya dah jumpa ramai orang macam ni, dan akhirnya dia tak ke mana. Khususnya zaman-zaman lah ni, kita jumpa orang yang pelik-pelik, dia jadi mujtahid, mujtahid abad ini. Kemudian dia pergi ajak orang berdebat dengan berkelahi dengan orang tu, debat dengan orang ni, lalah dia declare dialah yang paling hebat sekali. Orang macam-macam zaman lah ni, sakit. Sama ada mungkin otaknya sakit, ataupun hatinya juga sakit. Dan ini satu musibah yang melanda, ataupun satu bencana yang melanda penuntut ilmu, khususnya pada zaman sekarang ini. Ilmu sepatutnya membawa kita jauh daripada perkara-perkara seperti ini, iaitu rasa bongkak, rasa sombong. Kerana ilmu sepatutnya menyebabkan diri kita lebih tunduk, lebih rasa kita ni jauh, tak ada ilmu pengetahuan. Saya dah lalui satu proses ni, dan akhirnya saya rasa banyak benda yang kita tak tahu. Dan dulu dalam proses duk mengajar ni, kita pernah bagi satu pandangan, akhirnya kita rasa dulu ni aku ni lajak. Saya teringat dulu antara tempat yang mula-mula saya mengajar di Tasik Gulugong, surau Syekh Azman kita. Dulu saya bertegah, kita kena buat khutbah Jumaat tu sekali ya. Satu ya khutbah, bukan sekali, mana satu khutbah kita buat, kerana ini adalah sunnah. Kemudian bila kita baca, kita dapati di sisi jumhur al-a'immah al-arba'ah, imam-imam 4, dan mereka ni adalah salafus salih, semua buat 2 khutbah. Kita kononnya nak pegang ni hadis Bukhari tu jelas menunjukkan bahawasanya khutbah tu satu saja. Khutbah yang kedua tu naknya Nabi turun pergi jumpa orang perempuan, kan? Jadi dia sebenarnya satu saja khutbah, kan? Jadi kita pertahan benda tu, sehingga akhirnya orang pun jadi pelik, tak pernah dibuat di tempat kita ni, satu saja khutbah hari raya, kan?
lama kelamaan dia melalui satu proses, kita dapati benda ni tak berapa nak kena. Bukan tak apa nak kena, memang tak kena. Tak kena. Tak kena. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesilapan yang lalu, kerana disebabkan kegopohan kita. Kegopohan kita. Sama juga dalam bab solat, kita baca apa nama, Sifatu Salatun Nabi karangan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kitab yang sangat bagus, sangat hebat perbincangannya tentang salat. Tapi pada masa tu bagi kita hak itulah satu-satunya yang betul, panduan tu. Lepas tu kita beli satu CD Indonesia kan, yang tunjuk proses benda tu, dan kita kata hak ni lah, dan siapa-siapa yang buat menyelisihi CD ni maka dia menyalahi sunnah. Bila kita dah baca lagi banyak benda dan sebagainya, Allahu Akbar, kita dapati salah dalam hal ini. Salah. Dalam masalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah, saya dulu kata tak boleh ni, baju ni tak boleh pakai. Dalam hadis jelas Nabi tak ada baju, dia kain kapan 3 lah saja, warna putih. So baju ni tak boleh, tak boleh. Siapa adalah bid'ah. Bila kita baca lagi, kita mengaji, baca kitab karangan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada nakalkan beberapa asar daripada tabi'in, antaranya kalau tak silap saya lah daripada Abdullah bin Mubarak. Dia suka sekiranya orang yang mati ini, dia dikebumikan, orang yang rajin semayang, dengan dia dikebumikan dengan pakaian yang dia pakai ketika mana semayang. Tapi di situ pun Imam Syafi'i tetap kata, aku lebih suka kalau sekiranya dia dipakai. Saya baca teks Imam Syafi'i kata, aku suka sekiranya jenazah ini dikafankan dengan 3 helai pakaian kain, 3 helai kain, tanpa serban, tanpa baju dan sebagainya. Tapi di bawah tu Imam Syafi'i kata, sekiranya dia pakai baju juga maka tak mengapa, insya-Allah. Saya cuba nak faham apa sebab Imam Syafi'i kata benda tu. Rupanya ada asar daripada tabi'in yang mana dia kata dia lebih suka sekiranya kalau orang yang mati ni dia dipakaikan dalam pakaian semayangnya. Maknanya orang Melayu kita yang pakai serban, pakai baju jubah kan, dia jubah, baju Melayu tu, nak kata totally salah benda tu, bid'ah, sesat dan sebagainya, tak sampai tahap tu tuan-tuan. Tak sampai tahap tu. Mana kita kata ada asasnya dan ada petunjuknya daripada salafus salih. Kita pun berdiri di atas manhaj ini, yang mana mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga para salafus salih, kerana mereka adalah a'immah, mereka adalah imam, orang yang mendahului kita dalam segala-galanya. Dalam ba'aqidah mereka lah yang paling hebat, dalam masalah ibadah mereka lah yang paling hebat, dalam masalah akhlak mereka lah, contoh teladan mereka lah yang paling kita utamakan. Jadi bila dah semak tu, Allah, saya rasa dulu ni lajak. Dan itulah hakikatnya proses kita dalam menuntut ilmu ni, dan dia takkan ada pengakhirannya. Jadi kalau sekiranya niat kita daripada awal lagi ikhlas, maka takkan menjadi masalah dalam hal ini. Bila mana kita jumpa satu benda yang menyalahi pegangan kita yang dahulu, yang mula-mula, kalau niat kita ikhlas, kita takkan ada masalah. Ala ra'si wal 'ain, kita tunduk kepada kebenaran yang hak. Dulu aku salah, ya, saya mengaku saya salah dalam hal ini. Hatta setelah kita dah jadi tok guru, jadi tok syekh, jadi profesor, jadi doktor kan, di universiti, ada orang hamba Allah ni budak baru je kan, budak tahun 1 kan, ataupun budak baru main mengaji yang kita Ustaz, saya rasa salah ni tadi Ustaz sebut ni. Kita pun cek balik, rupanya betul-betul kita salah.
pada ketika itu disebabkan niat kita ikhlas kerana Allah dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyampaikan ilmu, kita akan tunduk kepada kebenaran tersebut dan kita takkan ada berdolak dalih dengan apa cara sekalipun. Sebab itulah niat tu sangat penting, kerana niat itulah menentukan segala-galanya. Kalau tak, Nabi tak kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kerana niat itu akan menentukan segala proses yang seterusnya. Dan satu lagi, kalau niat kita betul, macam saya katakan tadi, kita tersalah dan satu-satu benda, kita akan cepat-cepat kembali kepada yang betul. Kerana penuntut ilmu ataupun alim ulama, mereka ni bukan tak boleh buat silap, boleh buat silap tak? Boleh buat silap. Tapi bila mereka buat silap, kesilapan mereka itu akan jadi satu benda yang besar di sisi masyarakat. Sebab itu pepatah Arab ada kata, zallatul alim madrubun laha tabal. Kegelinciran seorang alim itu akan madrubun laha tabal ni, orang Arab kata macam pipalu kompang kat situ kan. Maknanya akan diperbesar-besarkan. Sedangkan kebaikan dia tu sangat banyak, tapi dia mungkin salah dalam satu bab, kesilapan dia tu orang kan war-warkan secara besar-besaran, baik alim maupun penuntut ilmu. Kalau tak, sahabat metro tak laku dah. Pelajar tahfiz terlampau, contoh video panas pelajar tahfiz. Pasal apa pelajar tahfiz tu jadi benda yang bila dia buat benda tu sangat-sangat besar, kerana dia adalah tumpuan masyarakat. Ustaz pecah amanah, contoh ustaz ejen travel umrah pecah amanah, buat lari duit jemaah, contoh muka surat depan sekali apa lagi banyak kesilapan. Bukan itu kesilapan dari sudut tu, begitulah juga kesilapan dari sudut pandangan dia. Bila dia bawa keluar satu pandangan, satu kenyataan, orang akan spin dia punya kenyataan tersebut dan besar-besarkan kesalahan tersebut, kerana dia adalah seorang alim. Kerana bagi orang ramai, kesalahan mereka ni adalah orang yang kita kena monitor dia pun. Buat salah sikit kita akan perbesar-besar. Dan kalau sekiranya orang alim ataupun penuntut ilmu dia ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya insya-Allah dia takkan mudah melatah dalam hal-hal seperti ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang masyhur, beliau ada menyatakan bahawasanya ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Dia kata tak ada lah satu benda yang aku cuba nak perbaiki penat ni, teruk ni, melainkan daripada niat. Niat ni susah nak perbetul, nak perbaiki, nak jadikan niat itu betul. Kerana mungkin dalam satu proses menuntut ilmu di peringkat awal, untuk hadir malam ini saya pun main mengajar, niat kita insya-Allah mudah-mudahan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi lepas pada satu proses yang lama, niat tu mungkin berubah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita istiqamah di atas jalan ini insya-Allah. Kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, pekemah hati kita ni pegang dia kuat-kuat, jangan dia berbolak-balik di atas ketaatan dan juga mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas agama dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, antara benda yang boleh mengubah juga niat ni adalah dunia. Kekayaan, wang ringgit,
wanita, semua benda ni boleh menyebabkan penuntut ilmu berubah niat dia. Tengok jadi ustaz ni kira bagus juga no. Mula-mula pakai kancil, lepas tu nampak mai pula dah lepas setahun Honda City. Lepas pada tu Mercedes, lagi BMW, lalah bawa Ferrari. Kan? Kita kata jadi ustaz ni bagus ni kan. Lepas tu lagi orang panggil duta produk, sarang burung, ubat gigi, shampoo dan sebagainya, duta umrah ke, lagi duta macam-macam, minyak lah, makjun ajaib lah. Kita duk tengok jadi ustaz ni mengaji agama ni nampak gayanya lubuk duit ni boleh jadi duit, jadi hafal Quran sikit, bulan puasa orang panggil jadi imam kan. Yang tu pun duit dah. Apa lagi? Hafal Quran, buat sekolah tahfiz kan, ustaz buat sekolah tahfiz. Kita boleh jual ayak jampi kan. Tu duit tu kan. Ayak mineral RM1, jampi jadi RM5 kan. Bila buh saya jampi. Lepas tu kita buat lagi ayak kodial jampi lah, macam-macam lah duk keluar lah ni. Maknanya kita nampak profession sebagai ahli agama ini lubuk duit, boleh buat duit. Maka akhirnya dia mengubah niat asal kita, yang asalnya tadi kita nak ikhlas kerana Allah, nak mengislahkan masyarakat, islah diri kita dan islah masyarakat, akhirnya menyebabkan kita hanyut dengan semua benda ni. Satu lagi, perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada fitnah di atas muka bumi ni yang lebih besar daripada perempuan. Mai bab perempuan ni, ustaz pun kepiah letak tepi. Kita yang mengaji ni pun, masya-Allah, kita tengok siapa atas jadi imam maghrib tadi, baca bagus, baca kuliah dan qul huwallah saja, tapi suara dia sedap, masya-Allah. Lepas tu kita tanya, ni kalau kita buat dia jadi menantu kita bagus ni kan. Kita pun mula dah kan, duk pi tanya risik sana risik sini apa semua, orang pun katalah dia tu memang bagus kan, rajin main kuliah, rakam kuliah apa semua. Macam tu kan. Jadi kita pun rasa syok satu macam. Hari ni pakcik ni tanya, esok makcik ni tanya kan. Dan kita terpaksa meneliti beberapa resume ni nak jadi apa, orang yang nak jadi isteri kita. Itu tak termasuk fitnah dalam alam cyber pula kan. Kita pun buat status nasihat orang kan, sunnah itu lambat ini, sunnah lambat ini. Kita pun duk tengok orang duk like kita, post kita tu. Tengok ramai ni hak purdah ada kan. Hak mata celak saja, nampak mata saja, Allahu akbar. Kita pun duk terfikir Allahu akbar kan. Ni mujahidah solehah apa nama lagi apa rabak ke apa benda kan. Kita pun tengok Allahu akbar kan. Kita rasa aduh bagus ni kan. Lepas tu lalah dia komen pula kan, ustaz, ana kurang faham lah apa yang ustaz tulis ni. Allah, dia panggil kita ustaz. La ilaha illallah. Kita mula, tuan-tuan, fitnah ni sangat-sangat dahsyat. Fitnah perempuan ni sangat dahsyat, sangat dahsyat. Kalau tak, Allah Ta'ala tak cerita secara spesifik dan begitu detail apa yang berlaku kepada Yusuf alaihi salam. Sampai Allah Ta'ala cerita kau ni ligan, dia ni ligan, kemudian terkoyak baju, detail Allah Ta'ala cerita kan? Nak menunjukkan fitnah wanita ni sangat besar kan? Jadi ini antara benda-benda yang boleh mengubah niat kita sebagai
penuntut ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, kata Syekh Bakar Abu Zaid, adalah kita kena, penuntut ilmu kena memenuhi tuntutan ayat, kena memenuhi maksud cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan juga menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghayati ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Penghayatan kita itu ditunjukkan dengan pelaksanaan kepada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Syekh Bakar Abu Zaid menasihatkan kita supaya mengikuti proses menuntut ilmu seperti mana cara para salafus salih yang terdahulu. Sebab apa? Tidak boleh jadi baik umat yang terkemudian melainkan dengan cara umat yang terdahulu dia jadi baik. Bagaimana mereka boleh jadi generasi yang terbaik, generasi yang dicontohi, kita juga kena mencontohi tindak tanduk mereka dalam hal ini. Bagaimana para salafus salih, mereka sangat menitik beratkan soal ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan kefahaman yang sahih. Dan dalam masa yang sama, mereka juga meninggalkan perbalahan, perdebatan yang tidak ada kesudahan. Ini antara apa yang diamalkan oleh para salafus salih yang terdahulu. Begitulah juga mereka meninggalkan ilmu kalam, yakni ilmu yang berkaitan dengan falsafah yang perbincangannya tidak akan membawa kepada keimanan kepada Allah, sebaliknya menimbulkan tashkik, yakni menimbulkan syak wasangka ataupun menimbulkan kekeliruan, syubhat yang banyak, bukannya membawa kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita penuntut ilmu hendaklah mengikut jalan para ahlus sunnah wal jamaah dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya dan juga dari sudut akhlaknya. Kemudian yang seterusnya, mulazamatu khasyatillahi ta'ala, iaitu kita melazimi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata al-Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah ta'ala. Asal ilmu ni adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu sepatutnya membawa kita lebih takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita lebih kenal dengan Allah. Kita kenal Allah bukan hanya dari sudut Ghafurur Rahim, tapi kita kenal juga Allah dari sudut Azabul Alim, azabnya yang pedih. Kita juga tahu benda ni salah, benda ni dosa dan apa akibatnya. Melalui ilmu pengetahuan kita tahu semua benda, dan daripada situ sepatutnya membuahkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada diriwayatkan daripada Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, perkataan Ali ibn Abi Talib, yang mana Khatib Al-Baghdadi bila dia riwayatkan perkataan Ali ibn Abi Talib ni, dia riwayatkan dengan orang kata apa, ada satu pattern dalam sanad itu, yang mana diriwayatkan dengan bapa, mana anak ambil daripada bapa, 9 orang bapa dalam tu kan. Mana anak ni kata, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku kata kan. Rawi yang seterusnya kata, aku mendengar ayahku kata. 9 orang sampai kepada Ali ibn Abi Talib. Kata Ali, hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Kata Ali ibn Abi Talib, ilmu ni dipanggil dengan amal. Kalau dia jawab ataupun dia akan pi macam tu saja, hilang macam tu saja. Maknanya kita nak panggil ilmu ni dengan kita amalkan ilmu tersebut. Kalau kita tak amal, kalau kita amal, maknanya ilmu telah menjawab panggilan
kita. Dan kalau kita tak amal, ilmu tu akan tinggalkan kita macam tu saja. Sebab tu tuan-tuan, tahu banyak mana pun ilmu ni, tapi kalau kita tak amal, benda tu akan hilang begitu saja. Sebab itulah Al-Imam Al-Bukhari letakkan bab dalam kitab sahihnya, ilmu sebelum beramal, nak menunjukkan bahawasanya ada kaitan antara kepentingan berilmu sebelum beramal dan juga kepentingan untuk setelah berilmu kita kena beramal. Kalau tak, benda tu akan hilang begitu saja. Amal bukan setakat dari sudut amalan semayang, maknanya belajar semayang kena semayang, belajar satu benda kita kena buat, itu satu lagi kena praktik dari sudut yang lain. Contoh, saya ambil satu contoh, ilmu faraid. Ilmu faraid ni dia melibatkan kira. Kita nak kena kira, dia ada rumus dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau tak praktik benda tu, hilang, lupa. Dia macam dengan matematik kan. Lama kita tak buat latihan. Matematik ni bukan boleh baca macam tu kan. Baca bagi faham, dia kena buat latihan. Jadi lebih kurang macam tu. Baik. Kemudian yang keempat, yang kelima, kata Syekh Bakar Abu Zaid, iaitu dawamul muraqabah, yakni kita kena istiqamah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara tersembunyi dan juga secara terangan. Sudah semestinya amalan-amalan yang fardu tu sepatutnya memang patut kita kena buat. Begitulah juga amalan-amalan sunat yang lain. Baik. Kemudian yang keenam, khafdul janah wa nabdul khuyala wal kibriya, iaitu kita merendahkan diri kita dan juga mengelakkan diri kita daripada bersikap dengan sombong dan juga kibriya. Rasa diri kita ni besar kan, rasa diri kita ni dah terlalu hebat. Dan inilah macam saya sebutkan di awal tadi, antara musibah yang melanda penuntut ilmu zaman sekarang ni. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, macam saya sebut tadi, ilmu ni patutnya membawa kita lebih takut kepada Allah, lebih tunduk, lebih rasa kita ni tak tahu banyak benda. Tapi kalau sekiranya dengan tuan-tuan duk main mengaji dan sebagainya, tuan-tuan menyebabkan tuan-tuan kira duk pergi berkelahi dengan orang, tuan-tuan rasa tuan-tuan dah orang yang paling hebat sekali, orang yang paling tahu sekali semua benda, sehingga kita pun boleh kata orang dalam bab ni tak ada benda ni. Sedangkan bila orang semak balik, ada benda ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Seolah kita ni dah tahu semua benda kan, semua benda, dan kita pun tak lapik benda. Setiap kali bila orang tanya kita satu benda, kita tak sandarkan pandangan kita tu dengan imam-imam. Sebaliknya kita nak tunjukkan kepada orang yang ini adalah pandangan aku sendiri. Dan akhirnya apa yang kita nak tunjukkan kepada orang? Adakah kita orang yang paling hebat sekali, ataupun kita orang yang paling alim sekali, sehingga kita pi duk kuliah ustaz tu, saya rasa ustaz tu tak apa nak ni, pi kuliah dia. Kemudian kita mula bertengkar dengan dia, berkelahi dengan dia kan, tanya depan orang, lepas tu kita balik, kita cerita dekat kawan-kawan kita, aku tadi dah lenggak dah ustaz tu, dia pun terkedu tak boleh nak jawab kan. Kita juga cerita dekat kawan kita, aku balik kampung baru-baru ni raya kan, di surau aku tu aku dah bancuh depa semua senyap tak kata apa. Maknanya ilmu tu tak membawa kita kepada takut kepada Allah, lebih tunduk, dan juga rasa diri kita tak hatta terhadap mukhalif, orang yang berbeza pandangan dengan kita, dan orang yang melakukan satu benda yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kita betulkan dia bukan dengan cara kita pergi berkelahi dengan dia. Kita habaq kat dia, yang inilah sepatutnya yang perlu kita buat. Dia nak terima, dia terima. Dia tak mau terima, takat itu yang mampu kita buat. Tapi kita langgar dia, kita berkelahi dengan dia kan, sampai nak bergaduh, sampai nak bertumbuk dan sebagainya. Yang ni bukan dia tuan-tuan. Ini bukan jalan kita. Ini bukan jalan kita. Sama ada di dunia nyata ni dan juga dalam alam maya ni tuan-tuan.
Kalau hari-hari lah tuan-tuan duk berkelahi dengan orang dalam Facebook ataupun dalam Twitter ni, saya rasa tak nampak lah yang dikatakan dakwah sunnah tu begitu. Sunnah Nabi ni fihi ada satu rifq kan, kelembutan, ucapannya baik, kalamnya baik, menyebabkan orang tertarik dengan dia. Yang ni sunnah Nabi. Tapi kalau sekiranya kalam kita tu menyebabkan orang jauh daripada agama, orang jauh tu bukan sebab apa yang konten yang kita nak sampaikan, tapi kerana sikap dan juga perangai kita menyebabkan orang jauh daripada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dan satu lagi yang dinyatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid adalah al-qana'ah waz-zuhadah, waz-zahadah. yakni kita rasa cukup dan kita ni dengan dunia ni tak berapa sangatlah. Kalaulah kita pergantungan kita dengan dunia ni keterlaluan, sehingga macam saya sebut awal tadi lah, dia akan boleh mengubah niat kita dalam proses menuntut ilmu, dan akhirnya dia akan menyebabkan kita hanyut daripada ilmu ini. Dan satu lagi yang saya nak pesan yang terakhir, sebenarnya dia ada satu bab lagi, tapi saya nak rumuskan perbincangan kita pada malam ini adalah proses menuntut ilmu ni dia ada tingkatan-tingkatan dia, teknik dia, cara dia, supaya akhirnya kita akan menjadi seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang menguasai secara umumnya ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, iaitu tuan-tuan mula proses tu ikut turutan. Tuan-tuan mengaji Quran dulu misalnya, bagi boleh baca Quran dengan baik. Lepas pada tu tuan-tuan mengaji bahasa Arab. Bahasa Arab sangat penting. Walaupun sekarang ni banyak dah buku terjemahan, tapi pada saya tak sama tuan-tuan baca buku terjemahan dengan baca kitab asal. Sebab di sana banyak pun boleh ubah yang boleh menyebabkan kefahaman kita tu jadi kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah. Lepas tu banyak pula kitab lah ni terjemahan itu bahasa Indonesia. Jadi kita duk bisa apa lagi adalah term-term yang dia selalu duk ulang benda-benda begitu kan. Asalnya lah bahasa Arab, kemudian pi ke bahasa Indonesia, daripada Indonesia kita cuba nak fahamkan ke bahasa Malaysia. Dah berapa dah benda tu kan, proses tu. Dan dalam proses itu boleh menyebabkan banyak benda yang hilang dan tersilap dalam kefahaman kita. Maka sebab itu tak ada jalan lain, khususnya saya nasihat muda-muda ni, melainkan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, belajar supaya boleh faham dan baca, dan faham bila orang syarah dalam bahasa Arab tu boleh faham, boleh faham. Baca boleh baca dalam bahasa Arab dan memahami maksudnya dengan baik. Yang tu saja jalan dia. Saya tak nampak jalan lain. Jadi ketiaklah macam mana pun boleh belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kita mula dengan buku-buku yang kecil bila kita mengaji. Memang kita tak nafikan penuntut ilmu dia kena ada cita-cita yang tinggi. Aku nak menguasai, nak baca yang nak menguasai bidang ni, bidang ni dan sebagainya. Tapi kita kena mula daripada bawah. Tak kisah bidang apa pun, saya rasa tuan-tuan mula daripada benda yang kecil, basic kan, basic. Kalau orang mengaji bidang komputer, dia akan basic of programming kan. Semua benda mula dengan basic. Samalah juga dengan mengaji ni. Jadi tuan-tuan kena tahu dalam setiap cabang ilmu agama ni apa basic yang kita kena mengaji, kitab basic yang kita mengaji. Misalnya dalam bab akidah, apa kitab basic yang patut kita baca sebelum kita nak pi kitab yang lain kan? Ada berapa kitab yang kecil. Misalnya kalau di pengajian di Arab Saudi sangat masyhur kitab usul salasah kan, kitab tauhid, begitulah juga kitab Al-Hakami yang kita baca tu, Alamus Sunnah. Itu antara kitab-kitab yang basic kan. Dalam hadis, biasa dalam hadis kalau tuan-tuan baca sirah penuntut ilmu,
di kalangan para a'immah, An-Nawawi rahimahullah dan ramai lagi imam-imam, mereka akan mula dengan kitab-kitab yang kecil terlebih dahulu. Sebab itu Imam Nawawi karang hadis 40. Bagus hadis 40 tu. Mana kita mula start ngaji hak tu dulu kan. Cuba ngaji sampai habis dan juga hafal hadis dalam 40 tersebut. Biasa. Kemudian yang kedua, kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Saya rasa di sini pun ada kuliah Dr. Asri pernah mengajar kitab ni, dan juga di tempat-tempat lain saya juga pernah mengajar kitab ni di seorang pematang-perangan kita. Lama lah kita mengajar kitab tu. Itu permulaan, sebab dia menghimpunkan hadis-hadis sahih yang muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Maknanya darjah hadis yang paling sahih sekali ada dalam kitab ni, melibatkan hadis-hadis hukum. Lepas pada tu barulah kita pi kepada Bulughul Maram. Baru kita pi Bulughul Maram. Tapi kita duk tengok orang banyak duk mengaji Bulughul Maram dulu, sebab Bulughul Maram dia ada perbahasan lebih detail lagi di situ. Kerana ada hadis yang berstatus dhaif, kan? Dan di sana banyak lagi perbincangan yang lain di situ, kan? Jadi kita kena mula dengan ini. Kalau fiqh, begitu juga fiqh Syafi'i ada permulaannya, kitab-kitab yang basic yang perlu kita mengaji. Kalau fiqh Hanbali ada juga kitab yang mula, macam Zadul Mustaqni'. Itu antara kitab basic dalam mazhab Hanbali. Saya tengok benda tu di Arab Saudi, depa jaga benda tu. Sebab tu di sekolah menengah kitab fiqh ada mengaji Zadul Mustaqni'. Jadi akhir sekali peringkat awal tu penuntut ilmu tu dia ada satu asas dalam ilmu pengetahuan dia tentang agama. Bukannya main celup sana sini, kan? Baca yang ni, waktu pi baca tafsir At-Tabari, kan? Sedangkan tafsir At-Tabari tak sesuai untuk penuntut ilmu yang beginner, tak sesuai. Penuntut ilmu yang beginner patut baca kitab Taisir Taisir Al-Karimur Rahman, tak silap saya, karangan Syekh As-Sa'di, kan? Seorang ulama Saudi, kan? Dia tulis satu kitab tafsir ringkas saja, kan? Ataupun tafsirul Quranul Azim, Ibnu Katsir itu pun dah okey dah sebenarnya, kan? Dia ada yang mukhtasarnya, kan? Ringkasan dia buang sanad, yang tu boleh. Tapi pi hentam baca At-Tabari, Al-Qurtubi, tuan-tuan tak faham lagi. Sama juga macam syarah hadis, macam Fathul Bari. Fathul Bari itu sebenarnya mungkin nampak macam ayat yang simple, tapi susah juga nak faham. Sebab kadang dia tengah bahas pandangan orang lain, hujah orang lain, tapi cara dia bahas tu seolah-olah dia pegang dengan pandangan tu. Di situlah penuntut ilmu kadang dia salah faham. Jadi dia kata hak ni lah pandangan Ibn Hajar, sedangkan itu bukan pandangannya. Last sekali tu dia ada khulasah ataupun kesimpulan, rumusan yang dia buat. Tang tu baru kat situ pandangan dia. Nampak? Jadi silap kita dalam memilih buku yang patut kita mengaji dan patut kita baca, akhirnya menyebabkan kita ni tak ada satu pengetahuan yang asas, tak ada satu kerangka dalam berfikir dalam agama ni. Sat tanu sikit, jadi kita tak ada satu pengetahuan yang asas. Jadi sebab itulah hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, ikut proses tersebut dengan baik, khususnya bagi yang mula-mula mengaji ni, kan? Mudah-mudahan dengan kita ikut langkah dan tertib yang betul tersebut, insya-Allah dia dapat membentuk satu kefahaman yang basic, dan akhirnya kita lepas pada tu nak pi langkau pada perbincangan lain yang lebih detail, baguslah. Dan saya juga tak syorkanlah tuan-tuan terlibat dalam maknanya media sosial atau laman web ni, tuan-tuan jadikan itu sebagai medan ataupun asas segala-galanya nak cari ilmu. Jangan, tuan-tuan. Selagi tuan-tuan kan pening, kan? Pening. Pasal zaman lah pengetahuan ilmu, maklumat tu terlalu banyak. Tuan-tuan baru duk baca yang ni, selagi buat mai orang mai cerita tentang benda lain pula, tuan-tuan akan jadi pening, kan? Perbincangan yang lebih detail orang tuan-tuan akan tak faham. So kalau kita ada satu pengajian ilmu yang asas, basic dan sebagainya, insya-Allah dia akan membentuk kefahaman yang betul. So jangan jadikan media sosial ni sebagai satu
rujukan paling asas dalam kita dapatkan ilmu pengetahuan. Dan tinggalkanlah perdebatan yang sia-sia. Ini antara yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan. Tinggal tuan-tuan, kurangkanlah sudah-sudahlah kita ni sudah-sudahlah duk berkelahi dalam Facebook tak habis-habis, pergi berkelahi pula dengan masjid. Kita pindah buat rumah dah pencen, pergi buat rumah dekat satu kampung, kita pergi berkelahi dengan orang kampung tersebut sehingga akhirnya tak ada orang nak berkawan dengan kita melainkan kita seorang-seorang saja. Alah, kita apa main duk di IQ ni, kita seronok di IQ saja, lepas tu kita pergi seronok dekat Baitul Ilmi saja, alah apa pun tak ada. Yang ada, yang orang kenang pada kita ni adalah berkelahi dengan orang, berkelahi dengan orang. Dan satu lagi, penuntut ilmu, tinggalkanlah amalan rad orang ni, rad orang, tasnif orang, tinggalkan benda ni. Duk pi kalut nak pi membongkar kesesatan Ustaz A, membongkar kesesatan Ustaz B, Ustaz C dan sebagainya. Sudahlah tuan-tuan, tak usah buat benda. Sebab ramai dah di kalangan penuntut ilmu yang hanyut dengan benda ni, hanyut dengan benda ni. Masa saya mengaji di kuliah hadis dulu, budak kuliah hadis ni terkenal lah dengan dia kemah dari segi manhaj dan sebagainya, nak ikut sunnah Nabi dan sebagainya. Adalah kawan ni, dia setiap hari dia duk bawa pamphlet ni, membongkarkan kesesatan syekh ni dan sebagainya. Dia pun bagi ni. Lagi syekh habis mengajar, dia pula buat jilsah dia sendiri dia pula cerita balik, rak balik syekh mengajar tadi, syekh ni dia tak betul, apa yang dia kata ni tak betul dan sebagainya. Tuan-tuan, kita mungkin tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, tapi itu bukan cara yang dilakukan oleh para salafus salih dalam proses menuntut ilmu mereka. Dah. Bahkan mereka banyak belajar ilmu dan adab daripada guru, walaupun mereka tu sebenarnya dah alim dah, hebat, tapi dia duduk juga dalam satu majlis ilmu seseorang guru tersebut kerana dia nak mengaji adab dengan guru tersebut. Dan ini saya rasa antara kepincangan yang berlaku di kalangan kita mungkin disebabkan kurangnya penekanan kita terhadap benda ni, menyebabkan produk yang kita hasilkan bukannya menjadi kegemaran orang, tapi dibenci oleh orang, bukan kerana pengetahuan ilmu tersebut, tapi kerana sikap dan juga akhlak kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaf kalau sekiranya malam ni tak ada lah apa-apa yang menarik pun. Saya cuma nak bincang dan kita muhasabah balik, khususnya diri saya sendiri, untuk kita tengok di mana kita berada sebagai seorang penuntut ilmu. Dan kalau sekiranya kita tersilap, masih ada masa lagi untuk kita baiki diri kita, kita perbetul niat kita dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati proses kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita istiqamah dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita dalam syurganya insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kita ini di kalangan orang-orang yang mendengar perkataan, ucapan, dan kita ikut yang mana yang paling baik. Mudah-mudahan ada yang saya sebut pada malam ni yang baik, tuan-tuan ikutlah, yang tak baik tuan-tuan tinggallah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.